Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni, koleksi hadis hukum jilid ketiga oleh Kiai Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Kita masuk dalam masalah ke-288 dalam bab sifat-sifat solat, itu masalah ke-288. Membuka rakaat yang kedua dengan Al-Fatihah, tidak berta'awuz dan membaca satu doa. Perbahasan masalah. Boleh ke tidak? Buka rakaat yang kedua dengan Fatihah, tidak ta'awuz dah, dan baca satu doa. Tak ada iftitah, tak ada. A'udzubillah pun tak payah dah. Pada cukup dengan rakaat yang pertama. Hadis ke-743. An Abi Hurairah radhiyallahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahadha fi raka'ati tsaniyah iftataha al-qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin wa lam yaskut. Rawahu Muslim. Hadis 743, Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri ke rakaat yang kedua memulai bacaannya dengan alhamdulillah rabbil alamin dengan tiada berdiam. Dia tu untuk baca doa iftitah tak ada dah rakaat kedua. Hadis riwayat Muslim rujuk al-Muntaqa di 1 muka surat pada hadis ke-4. Okey, perbahasan pertama, hadis ke-743 ini diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dan Ibn Majah. Tadi hadis riwayat Muslim tak? Ada juga riwayat Nasa'i dan Ibn Majah. Menurut riwayat Abu Daud, Nabi berdiam dalam rakaat pertama buat membaca Fatihah iftitah. Menurut riwayat An-Nasa'i, Nabi berdiam untuk membaca iftitah di permulaan solat atau rakaat. Hadis ini menyatakan bahawa kita tidak disuruh berdiam sebelum memulai bacaan Fatihah. Pada awal rakaat yang kedua. Jadi rakaat pertama saja, rakaat kedua tak diam ni. Juga menyatakan bahawa ta'awuz untuk Fatihah tidak lagi dibaca di rakaat yang kedua. Tak sebut ta'awuz, a'udzubillah, tak ada sebutlah dalam rakaat kedua hadis ni ya. Demikian juga di rakaat yang ketiga dan yang keempat. Tak baca ta'awuz juga. Diam sebelum pembacaan Fatihah hanya tertentu bagi rakaat pertama sahaja dah. Doa diam tu untuk baca iftitah tu sebelum baca Fatihah untuk rakaat pertama sahaja. Okey, perbahasan kedua. Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berkata ta'awuz itu sunat dibacakan di permulaan tiap-tiap rakaat. Mazhab kita setiap rakaat baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Malik, ta'awuz hanya dibacakan dalam solat malam di bulan Ramadan saja. Di malam pertamanya saja, tidak di malam lainnya. Pelik lagi. Dalam solat fardu dan tawaf yang lain tidak dibaca. Untuk jenazah ta'awuz. Diriwayatkan oleh Abdul Rahman Ibn Abi Layla bahawasanya Umar berkata imam menyembunyi keempat bacaan. Ta'awuz, bismillahirrahmanirrahim, amin dan Allahumma rabbana wa lakal hamd. Ini tak imam baca perlahan. Bukan tak baca, baca perlahan . Ibrahim An-Nakhai berkata 5 bacaan disembunyikan iaitu subhanakallahumma rabbana wa subhanakallahumma hamdika. Ta'awuz, ni baca rukuk kau sujud kau dah atau baca iftitah. Ta'awuz tahu ni, ta'awuz ni. Baca ta'awuz ni asal subhanakallahumma rabbana wa hamdika ni. Allahumma fadlika ni. Subhanakallahumma hamdika wa tabaraka ismuka wa ta'aduka wa luruka saya rasanya. Tak apalah, yang pentingnya iftitahnya. Subhanallah wa hamdika. Lepas tu ta'awuz baca perlahan juga. Bismillahirrahmanirrahim baca perlahan juga. Amin baca perlahan juga. Dan Allahumma rabbana wa lakal hamdu tu. Lepas i'tidal tu tak. Lepas sami Allahu liman hamdah, Allahumma rabbana wa lakal hamdu tu pun baca slow, baca perlahan. Al-Hasan al-Basri hanya membaca isti'azah dalam rakaat pertama dengan bunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim minasyaitonir rajim. Itu je saja baca rakaat pertama dah. Bahasa Hasan Basri. Ibn Sirin membaca isti'azah di tiap-tiap rakaat. Adalah. Tapi Ibn Sirin ni. Diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam Musnad Ibn Abdul Razak dan Ibn Munzir dari Atha. Ujian isti'azah wajib dibagi sekala pembacaan Quran. Dalam solat atau di luar solat. Mengingatkan firman Allah Ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Bila kamu baca Quran, maka mohonlah perlindungan pada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ada kata sunat, ni siapa wajib. Sebabnya ada dalam persuruhan dalam Quran ni. Ibn Hazan dalam Muhalla.
Menguatkan faham yang memfardukan kita membaca ta'awuz di tiap-tiap rakaat sebelum Al-Fatihah. Setiap rakaat juga muhalla Ibn Hazm. Ibn Qudamah berkata 3 bacaan tidak ada lagi di rakaat yang kedua, iaitu takbiratul ihram, niat dan iftitah. Tentang ta'awuz, tentang hal ta'awuz menurut satu pendapat Ahmad, tidak dibaca lagi di awal rakaat yang kedua. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Al-Tharih, Al-Hasan dan Nakhai. Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad berkata telah berselisih faham para fuqaha, para tutugu fiqh ni. Apakah diam di rakaat yang kedua menurut riwayat An-Nasai dan An-Nahabura tidak itu beristi'azah? Baca auzubillahi minasyaitonir rajim, rakaat kedua tu ada satu riwayat. Ataukah bukan? Perselisihan ini terjadi setelah mereka sepakat menetapkan bahawa diam di permulaan rakaat kedua bukan untuk iftitah. Dari Ahmad diperolehi 2 riwayat. Sebagian ashab Ahmad berpendapat bahawa segala bacaan dibaca dalam solat dari rakaat pertama hingga ke rakaat terakhir dipandang satu saja. Kalau demikian cukuplah ta'awuz itu sekali saja dibaca sebelum Fatihah dalam rakaat pertama saja. Sebabnya semua rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat kalau baca surah dikira macam satu bacaan. Bermula dengan rakaat pertama. Jadi pada cukuplah baca auzubillah atau ta'awuz dalam auzubillah minasyaitonir rajim atau ta'awuz dalam rakaat pertama saja. Yes. Sebagian ashab Tok Guru fiqh mazhab Hanbali yang lain berpendapat bahawasanya bacaan untuk masing-masing rakaat berdiri sendiri-sendiri. Kalau demikian ta'awuz dibacakan di tiap-tiap permulaan rakaat. Daripada itu mereka semua sependapat dalam menetapkan bahawasanya doa iftitah dibaca sekali saja untuk segala rakaat solat. Disepakati. Mengingatkan alasan-alasan tersebut maka isti'azah dibaca sekali saja, itulah pendapat yang lebih tegas, lebih kuatlah kata. Dicukupkan sekali ta'awuz mengingatkan bahawa bacaan itu dari rakaat ke rakaat tidak diselangi oleh diam, hanya diselangi oleh zikir. Kalau demikian dapatlah semuanya dipandang suatu qiraah yang diselangi untuk memuji Allah, mentasbihkan Allah, membaca tahlil, membaca selawat atau yang serupa itu. Daripada itu sebagai ahli tahqiq berpendapat bahawa diam yang ditiadakan oleh riwayat Abu Hurairah itu tidak berlawanan dengan diam untuk ta'awuz. Dan basmalah yang hanya sebentar saja. Yang sebentar itu tidak disedari oleh makmum kerana dikala imam berdiam sementara itu mereka sedang naik ke rakaat yang berikutnya. Jadi auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillah tu sangat ringkas. Tidak mestinya tidak baca dah. Walaupun tidak ada dan tidak bunyi, memang minta baca. Terah bismillah dah. Jadi majoriti ulama baca bismillahirrahmanirrahim tidak dibaca jahar kuatlah, sebab majoriti ulama 3 mazhab kecuali mazhab Syafi'i dah baca bismillahirrahmanirrahim jahar. Orang lain baca tidak jahar ataupun tak baca mazhab Maliki. Perbahasan ketiga, mewajibkan ta'awuz dalam qiraah, itulah faham yang terkuat. Kerana perintah berta'awuz tidak ada yang memalingkannya pada sunat. Hanya hal itu tentu bagi rakaat pertama saja. Bukan wajib sunat. Tapi rakaat pertama saja mengikut syekh ni lah. Sebagaimana iftitah dibaca sekali saja di awal rakaat pertama untuk seluruh rakaat, demikian juga ta'awuz dibaca sekali saja untuk setiap qiraah dalam satu salat. Jadi 4 rakaat pun rakaat pertama saja baca auzubillah. Ya ni apa kata tarjih. Syekh ni tarjih itulah. Jadi gitulah kita tahan khilaf ulama kalau pilih satu pun atas dasar tarjih dan berlapan dadalah pendapat lain lah. Jalur rujuk Al-Muntaqa di 1 muka 34 hingga 35. Al-Atar di 2 muka surat 330. Al-Muhalla di 3 muka 247 hingga 251. Subul Salam jilid 1 muka surat 26. Al-Mughni jilid 1 muka surat 547. Tafsir Dur Mansur jilid 4 muka surat 130. Itu rujukan kita nak bincang bab baca ta'awuznya. Okay, masalah 209. Tasyahud awal dan hukum meninggalkan tasyahud awal. Boleh ke tidak? Ataupun wajib ke? Macam mana cara dia? Masalah ke-209 lah. Tasyahud awal dan hukum meninggalkannya. Hadis ke-744. Ali bin Mas'ud radhiyallahu qala inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala idza qa'adtum fi kulli rak'atin faqulu at-tahiyyatu lillah wa salawatu wat tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma yatakhayyar ahadukum min ad-du'a a'jabahu ilaihi falyad'u bihi rabbahu azza wa jalla. Rawah Ahmad wa An-Nasa'i. Hadis ke-74 Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menerangkan bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu
duduk pada tiap-tiap 2 rakaat baca at-tahiyatu lillah wassalawatu wat-tayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Setelah itu hendaklah kamu milih suatu doa yang paling kamu sukai. Lalu berdoalah dengan doa itu kepada Allah. Hadis Rahmat dan Nasai. Muntaqad 1-45. Maksudnya selawat dulu lah sebelum doa. Lain lah. Jadi bacalah. Nabi tak ajar apa sini suruh baca selawat lah. Adakah rukun tidak rukun lah. Masa kita pakai hadis lain lah. Tapi doa yang paling baik dulu selawat lah. Doa dulu dah. Utama doa ke Nabi lah. Sebelum doa kita. Okay, hadis 1745. An Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qumta fi salatika fakabbir thumma qra' ma tayassara 'alaika min al-Qur'an fa idza jalasta fi wasati as-salah fatma'inna wahtarish fa akhidhaka al-yusra thumma tashaqqad. Hadis rawahu Abu Daud. Hadis 745 Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu berdiri untuk solat bertakbirlah. Kemudian bacalah mana yang dapat kamu baca dari Al-Quran. Thumma qra' ma tayassara 'alaikum min Al-Quran. Bacalah apa yang kamu dapat baca dari Al-Quran. Mudah bagi kamu lah. Apabila kamu duduk di pertengahan solat, bertomak-ninahlah kamu di dalamnya. Dan longgarkanlah pahamu dari kiri. Duduklah di atas duduklah pahamu yang kiri, atas pahamu yang kiri. Duduklah di atas pahamu yang kiri. Duduklah atasnya lah. Sudah itu bertasyahudlah. Hadrat Abu Daud Al-Muntaqad 1-35 ni. Duduk pertengahan solat tahu lah, duduk tahiyat awal ke apa lah. Yang penting tu makninah lah. Okay, hadis ke-746 an Abdullah bin Buhainah radhiyallahu qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi salati az-zuhri wa alaihi julusun. Falamma atamma salatahu sajada sajdataini yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun qabla an yusallima. Fasadahan nasu ma'ahu makana ma nasya minal julus ruh jamaah. Hadis ke-746 Abdullah ibnu Muhainah radhiyallahu menerangkan bahawasanya Nabi SAW salat zuhur. Nabi terus berdiri tidak mengerjakan duduk yang lazim, iaitu duduk tasyahud yang pertama. Maka setelah sempurna solat, Nabi bersujud 2 sujud dengan membaca takbir pada tiap-tiap sujud dalam keadaan duduk. Sebelum beliau bersalam, para makmum semuanya bersujud sebagai ganti duduk yang telah dilupakan. Hadirin jemaah, untuk mentakut satu Ustaz Pak Jadi solat zuhur ni Nabi tertinggal duduk tahiyat awal lah, tasyahud awal. Tapi Nabi tidak Nabi teruskan lah, tertinggal terlepas pun Nabi teruskan sampailah tahiyat akhir. Nabi sujud 2 kali dah sebelum salam dah. Jadi lepas tahiyat akhir tu Nabi sujud 2 kali sebelum salam dah. Sujud sahwi panggil dah. Ni ganti sujud sahwi ni ganti tertinggal tahiyat awal. Jadi kita panggil sunat ba'at ke apa dah. Mazhab Hambali panggil wajib lah. Sebab pernah ganti benda wajib, belum bawa wajib ganti lah. Perbahasan pertama hadis ke-344 ini diriwayatkan oleh Nasa'i dan bab mewajibkan tasyahud. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dan Al-Baihaqi. Kedua-duanya mensahihkan hadis ini. Perkataan apabila kamu duduk di tiap-tiap 2 rakaat terdapat dalam riwayat Nasa'i. Perkataan kemudian hendaklah memilih satu doa. Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari. Dalam riwayat Nasa'i dari Abu Hurairah terdapat perkataan kemudian hendaklah dia berdoa dengan doa yang dikehendakinya. Kata Hafiz isnadnya sahih. Hadis ini menyatakan bahawasanya tasyahud pertama adalah wajib. Jadi pertengahan solat tu dalam hadis tu adalah doa tasyahud awal lah. Hadis ini menyatakan bahawasanya tasyahud pertama adalah wajib. Hadis 745 diriwayatkan juga oleh Nasa'i, Ibn Majah dan At-Tirmizi. Kata At-Tirmizi hadis ini hasan. Hadis ini menyatakan bahawasanya bacaan tasyahud diucapkan sudah duduk secara baik dan menyatakan bahawa duduk ini secara iftirash. Tahiyat awal ni duduk iftirash. Itu duduk atas pun kaki kiri, tegakkan kaki kanan. Itu asalnya duduk iftirash. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad berkata cara duduk dalam duduk tasyahud pertama, tasyahud awal tu sama dengan cara duduk dalam duduk antara 2 sujud. Duduk iftirash belaka sama. Duduk antara sujud dengan duduk tasyahud pertama dah.
Duduk atas kaki kiri dengan menegakkan kaki kanan. Tidak ada diriwayatkan dari Nabi selain dari cara duduk yang tersebut ini. Dan menyatakan pula bahawasanya tasyahud pertama itu adalah wajib. Tasyahud awal itu wajib. Okey, hadis ke-746 ini adalah riwayat Ibn Khuzaimah, ada tambahan itu, maka para sahabat mengucapkan tasbih mengingatkan Nabi yang telah lupa. Nabi meneruskan berdirinya, tidak turun duduk kembali dan meneruskan solatnya. Hadis ini menyatakan bahawa untuk sujud kerana lupa disyariatkan juga takbir intiqal. Takbir perpindahan lah nak sujud sawi ni. Dan menyatakan pula bahawasanya tasyahud pertama dapat diganti dengan sujud sawi, sujud lupa ni. Sujud sawi ni boleh ganti tertinggal duduk antara dua sujud, duduk tahiyat awal. Sebagai ulama berpendapat bahawasanya hadis ini menunjukkan pada tidak ada wajib tasyahud pertama. Maksud kita lah, tak wajib, kata ganti pun tak wajib. Masalah lain ganti ke wajib lah. Perbahasan kedua, menurut pendapat Ahmad, Al-Laits, Ishaq dan Syafi'i, dalam salah satu pendapatnya tasyahud pertama adalah wajib. Beginilah pendapat Daud dan Abu Thawr, dihikayatkan oleh Nawawi bahawa demikianlah pendapat jumhur muhaddisin. At-Tabari berhujah untuk menetapkan tasyahud pertama wajib dengan sabda Nabi bahawasanya solat pada mula-mulanya difardukan 2 rakaat saja. Bertasyahud padanya adalah wajib. Sudah rakaat pertama sudah rakaat ditambah, tiadalah penambahan itu menghilangkan apa yang telah diwajibkan. Jadi 2 rakaat tasyahud mula 2 rakaat saja sebenarnya dah. Jadi tahiyat awal tu macam tahiyat akhir wajib lah. Lepas tu tambah rakaat pun tetap wajib tasyahud awal. As-San'ani dalam Subul Salam berkata hadis ini adalah dalil yang menunjukkan bahawa tasyahud pertama dapat diganti dengan sujud sawi. Sabda Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Menunjukkan pada wajib tasyahud awal. Lepas tu doa kunut tak ada dalil macam ni. Tasyahud awal memang ada. Nabi tak pernah membaca hadis, tak ada sebut pun Nabi ganti sujud sawi kerana tinggal doa kunut. Tapi tasyahud awal ni banyak pula dah. Jadi dan Nabi menambahkannya dengan sujud sawi, memberi pengertian bahawa tasyahud awal walaupun wajib dapat ditambah dengan sujud sawi. Mazhab lain gitu dah, kita kata sunat, mereka kata wajib. Sebab tu kena ganti dah. Kalau sunat apa gantinya. Nama alasan boleh ditambah dengan sujud sawi itu untuk menandakan wajibnya tidak dapat terima. Terkecuali kalau ada dalil menegaskan bahawasanya tiap-tiapnya wajib tidak ditambah oleh sujud sawi. Boleh tinggal kerana lupa. Dia kata gitulah, macam mazhab sini pendapat gitulah. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani berkata menurut Ibn Battal, dalil yang menegaskan bahawa sujud sawi tak dapat mengganti fardu wajib adalah sekiranya seorang lupa bertakbiratul ihram. Itu tiadalah ditambahkan dengan sujud sawi. Takbiratul ihram lupa tak jadi semaya, tak boleh ganti. Demikianlah pula tasyahud. Ini alasan pertama. Alasan kedua, tasyahud itu zikir yang tidak dijaharkan. Kalau demikian halnya tiadalah wajib, sama hukumnya dengan doa iftitah. Kalau wajib mesti baca kuat ni. Ada ulama yang berhujah untuk tidak mewajibkan dengan peristiwa Nabi yang membiarkan para makmum mengikutinya. Sudah beliau mengetahui bahasanya mereka meninggalkan tasyahud itu dengan sengaja. Sahabat tu sengaja lah ikut Nabi ni. Nabi tak sengaja lah, tapi sahabat ikut juga. Kalau benda wajib mesti sahabat tak boleh ikut. Buktinya mereka mengingatkan Nabi atas kelupaannya. Alasan-alasan ini demikian kata Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani perlu diseliki lebih jauh. Itu alasan lah. Mazhab Syafi'i gitu alasannya. Di antara ulama yang mewajibkan ialah Al-Laits, Abu Sa'ad, Ishaq, Ahmad. Dan itulah satu pendapat Syafi'i. Dan satu pendapat ulama Hanifiyah. Mazhab Syafi'i pun peringkat awal mungkin kata wajib juga. Al-Laits, Ibn Sa'ad, Ishaq, Ahmad. Mazhab dulu lah. Dan Penta'li Al-Muntaqa berkata dah. Kata kita ada hukum lah. Penta'li Al-Muntaqa berkata alasan-alasan Ibn Battah tidak dapat ditegakkan kerana tiadalah tiap-tiapnya Nabi israrkan dalam salat itu tiada wajib. Tetap ada pula dalil yang menegaskan bahawa tiap-tiap yang wajib tidak dapat ditambah dengan sujud sawi. Tidak ada dah. Sungguh cukup kuat dalil yang mewajibkannya, yang iaitu terus-menerusnya Nabi mengerjakannya. Nabi tak pernah tinggal dari awal. Kecuali sekali itu pun Nabi ganti dengan sujud sawi. Nabi tidak pernah meninggalkan tasyahud awal lah, terkecuali kerana lupa. Al-Bukhari tidak menegaskan bahawa tasyahud pertama tidak wajib. Bukhari pun tak kata tak wajib.
Perbahasan ketiga, dengan perhatikan alasan-alasan dikemukakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dan Al-Imam As-San'ani, nyatalah bahawa tasyahud awsat, tasyahud pertengahan wajib. Dia pilih pendapat wajib lah, tarjih kan. Tidak disebutkan dalam hadis Badawi yang tidak mengetahui kaifiat solat yang benar tidaklah dapat memalingkan hukum tasyahud pada sunat. Ini antara sebab orang kata sunat tu, Nabi tak sebut dah. Istimewa jika diperhatikan hanya setegas-tegas memerintahkan kita membaca tasyahud. Ada hadis lain kita tengok juga, bukan satu hadis tu sajalah. Hadis terdapat dalam qulu baca olehmu menunjukkan pada wajib, nanti ada yang memalingkan dari wajib. Ibn Mas'ud dengan tegas berkata adalah kami sebelum difardukan tasyahud membaca Assalamualaikum, Assalamualaikum Jibril wa Mikail. Maka Nabi bersabda janganlah kamu baca yang demikian, bacalah At-Tahiyatulillah wassalatu at-tayyibat, gitulah nah. Okay, berdoa sudah tasyahud adalah wajib. Kata wajib bukan sunat ni. Hanya doa yang kita ucapkan sudah tasyahud itu hendaknya letaknya sudah selawat. Kena selawat dulu sebelum kita baca doa. Diperoleh keterangan menurut riwayat An-Nasa'i bahawasanya Nabi terkadang-kadang membaca selawat sudah tasyahud dalam duduk tasyahud pertama ni. Jadi ada bahan ni. Ada ulama kata tasyahud pertama selawat tak boleh baca langsung ni. Mazhab Hanbali ke. Mazhab kita baca pendek dah. Tapi dalil kalau nak baca, Nabi tak pernah ajar baca pendek. Kalau kita terima boleh baca selawat dalam tahiyat pertama atau tasyahud awal, sepatutnya baca selawat pun habis lah. Apa baca pendek-pendek lah. Gitulah perbahasan. Tapi kata menurut riwayat Nasi, Nabi kadang-kadang baca selawat sudah tasyahud dalam duduk tasyahud pertama. Tasyahud awal tu Nabi kadang-kadang bukan sama. Jelaslah kalau kita membaca juga selawat sudah tasyahud dalam tasyahud pertama, hendaklah kita iringi doa. Tadi macam tasyahud awal. Kalau kita tasyahud pertama kita baca selawat, baca doa pun lepas tu. Atau kalau kita hendak berdoa dalam duduk tasyahud pertama, hendaklah kita mendahulukannya dengan selawat. Mana pun selawat kena baca. Dan doa yang kita bawakan itu tidaklah ditentukan dengan doa yang ada dinukilkan dari Nabi sahaja. Boleh doa apa-apa sahaja. Kita boleh berdoa dengan apa sahaja yang kita kendaki. Ikut mazhab kita agak kena baca syarat lah. Kalau mazhab lain ada kata boleh bahasa diri lah. Perbezaan duduk tasyahud pertama dan duduk tasyahud yang akhir hanyalah lama dan tidak lama dah. Duduk pertama mestilah lebih pendek dari duduk tasyahud yang akhir. Menurut pentahkikan kami, tasyahud pertama ini dapat diserupakan dengan amalan-amalan haji. Wajib dikerjakan tapi boleh diganti dengan penyelebihan binatang. Kan ada ganti juga. Kita mazhab kita pun ada fardu, ada wajib. Wajib haji boleh ganti dengan denda ke apa lah. Bayar dam. Tapi fardu tak boleh. Fardu ataupun rukun ni tak sah tu lah. Begitu juga dengan tahiyat awal ni, tasyahud awal ni. Boleh. Apakah kita kata ganti tu bermakna sunat? Ganti tu lah. Kalau Nabi ganti bermakna wajib lah. Seperti mana haji tu. Wajib haji lah. Kena ganti dengan dam begitu juga. Wajibnya baca tahiyat awal, tasyahud awal ni adalah belum kena ganti dengan duduk sujud sahwi dan dengan sujud sahwi. Bermakna itu adalah wajib. Ni hujah ulama yang berhujah bahawa wajib deh. Itulah kuat bagi kita, kuat kata wajib dalam mazhab Hanbali deh. Mazhab kita pun dulu qaul-qaul yang lain ada kata wajib juga deh. Okey, masalah ke-290. Cara duduk tasyahud, duduk antara dua sujud, duduk tawarruk dan duduk iqa'ah. An Asim bin Kulayb qala inna Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fasajada thumma qa'ada faftarasha rijlahu. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Syafi'i wa Nasa'i. Hadis ke-747. Asim bin Kulayb menerangkan bahawasanya Wa'il bin Hujr melihat Nabi solat. Baginda bersujud kemudian duduk. Baginda duduk atas kaki kirinya lah. Qa'ada faftarasha rijlahu. Duduk atas kaki kiri dia, atas kiri dia. Duduk iftirah, maksudnya atas kiri. Iftirah saja tu, faftarasha rijlahu tu duduk atas kiri dan tegakkan kaki kanan. Hadis Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i rujuk Muntaqah muka surat 437. Hadis ke-748 an Wa'il bin Hujr radhiyallahu qala sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qa'ada wa tashahhada farasha qadamahu al-yusra 'ala al-ardi wa jalasa 'alayha. Rawahu Sa'id bin Mansur. Hadis ke-748 Wa'il bin Hujr radhiyallahu berkata saya solat di belakang Rasulullah. Maka manakala baginda duduk tasyahud, baginda
menghamparkan telapak kakinya yang sebelah kiri atas lantai lalu duduk atasnya dah. Menghamparkan telapak kakinya yang sebelah kiri atas lantai lalu duduk atas kaki kiri dia dah. Hadrat Sa'id bin Mansur untuk Muntaqad 1 ayat 37. Hadis ke-749 an Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lil a'rabi idza sajadta famakkin li sujudika fa idza jalasta fajlis ala rijlikil yusra. Ahmad. Hadis 749 Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu menerangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada al-Arabi, bila engkau sujud, betulkanlah sujudmu, dan apabila engkau duduk, duduklah atas kakimu yang kiri. Hadis Ahmad Al-Muntaqa ni 1 Musnad 438. Hadis ke-750 an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu qala kuntu ahfazakum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu idza kabbara ja'ala yadayhi hidha'a mankibaihi wa idza raka'a makkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara zahrahu fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu fiqarin مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترشين وعلى قابضهما فاستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في ركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في ركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعده. رواه البخاري. Hadis ke-750 Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu berkata, aku lebih hafal daripada kamu tentang hal salat Rasulullah SAW. Aku lihat baginda apabila bertakbir meletakkan kedua belah tangannya di belakang pundaknya. Sebelah tangannya dia setentang dengan pundak dan bahunya. Jadi tangan akak setentang dengan bahu. Apabila baginda rokok, baginda tekankan kedua tangannya ke lututnya. Lalu datarlah punggungnya, rata lah punggung belakang dia. Apabila baginda bangkit dari rokok, baginda berdiri tegak lurus sehingga kembali segala tulang belakangnya ke tempatnya masing-masing. Apabila baginda bersujud, baginda terletakkan kedua-dua tangannya dengan tidak tidak menghamparkannya, tidak menggenggamnya. Tidak. Itu lebih kurang ratok lah. Dan baginda memperhadapkan anak-anak jarinya ke kiblat lah. Jari je masa sujud tu menghadap kiblat lah. Gini lah kita kata lah, menghadap kiblat. Jangan gini lah, straight kita kata. Okey. Apabila beliau bersujud, ada rokok ni. Apabila beliau sujud, beliau letakkan kedua tangannya dengan tidak menggelarkan, tidak menggenggamnya. Dan beliau menghadapkan anak jari kakinya kiblat. Nak jari kaki bukan nak jari tangan dah. Kiblat tu kaki dah. Apabila beliau duduk dalam 2 rakaat, baginda duduk atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Apabila baginda duduk pada rakaat yang terakhir, baginda sorongkan kaki kiri ke bawah kaki kanan dan menegakkan kaki kanan, lalu duduk atas punggungnya, atas lantai lah. Duduk atas lantai punggungnya, duduk atas lantai. Kaki kanan tegak, kaki kiri bawah kaki kanan. Hadis Bukhari Muntaqad 1 438. Hadis ke-701 an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftahu as-salah bitakbir wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin wa kana idza raka'a lam yarfa' ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dhalika wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'iman وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقب الشيطان وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعه افتراش الصبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. Hadis ke-701 Aisyah radhiyallahu berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW memulai salat dengan takbir dan memulai bacaannya dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tak bunyi, tak baca bismillah kuat lah dah. Banyaklah hadis ni nak. Oleh sebab itu majoriti ulama Bismillahirrahmanirrahim ni baca perlahan lah. Jadi dengannya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apabila baginda rokok, baginda
tidak meninggikan kepalanya dan tidak menundukkan, tidak merendahkan dari dataran badan. Jadi kata model lah rokok ni, laki dia kepala pun. Hanya di antara itu apabila baginda mengangkat kepalanya dari rokok, baginda tidak bersujud sebelum berdiri tegak benar. Tidak, kemakninah tidak lah. Apabila baginda mengangkat kepalanya dari sujud, baginda tidak sujud kembali sehingga beliau duduk tegak benar. Duduk antara sujud, kemakninah ni. Baginda membaca pada tiap-tiap 2 rakaat at-tahiyyah. Ni. Tahiyat itulah, tahiyat awal atau tahiyat akhir. Baginda menggelarkan menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Baginda menegah kita bersikap seperti tumit-tumit syaitan, iaitu meletakkan dua punggung atas 2 tumit dalam duduk antara 2 sujud. Jadi kita lah mana pun, kalau tak boleh tegak pun, biarlah duduk atas kaki kiri sajalah. Jangan duduk atas dua-dua tapak kaki. Kalau boleh juga, tegakkan. Kalau tak boleh juga, belah mana pun kaki kanan tu tidak duduk lah. Dan baginda menegak orang lelaki menghamparkan 2 hasta sebagai binatang buas, menghamparkan hastanya. Jadi tangan tu rapat atas lantai tu Nabi lari lah, macam anjing lah, macam binatang buah, macam harimau, kucing ke apa. Dan baginda apabila baginda menyudahi solatnya dengan taslim dah, salam. Nah, jadi beri salam dah habis solat lah. Hadir Ahmad, Muslim, Abu Daud dan rujuk Muntaqah di satu muka surat ada 39. Di hadis ke-752. An Abi Hurairah radhiyallahu qala nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thalathin an nuqratin ka nuqratid diki wa iqa'in kal iqa'il kalbi wal tifatin kal tifati as-sa'labi rahmat. Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW menegah daku mengerjakan 3 perkara. Pertama, mencotok-cotok sujud sebagai cotokan ayam. Dia jadi macam ayam patut . Maksudnya sujud tu cepat, setuh tu rakaat dia. Jadi Nabi lagi lah. Kedua, duduk sebagai duduk anjing. Ikut duduk anjing ni sebenarnya macam kita tengok anjing kucing gitu lah . Dia sebenarnya tapak kaki tu macam duduk berok gitu dah. 3, berpaling-paling sebagai keadaan sa'lab, anjing hutan dah. Iaitu apa? Musa dah. Hadir Ahmad Muntaqah 1 muka 40. Jadi dia duduk paling kiri kanan macam Musa ni. Okay, perbahasan pertama, hadis ke-347 diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Menurut Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Hadis ini menyatakan bahawa cara duduk untuk membaca tasyahud ialah cara duduk iftirashi, duduk atas kiri, tegakkan kaki kanan. Kalau tak boleh tegak juga, jangan duduk atas kaki kanan dah. Hadis ke-748 diriwayatkan juga oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Kata Tirmizi, hadis inilah yang diamalkan oleh kebanyakan ahli ilmu. Demikianlah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak dan ulama Kufah. Hadis ini menyatakan bahawa cara duduk untuk membaca tasyahud ialah cara duduk iftirash. Ni majoriti ulama. Inilah macam mazhab kita lah . Asal ada kata duduk macam tawarruk juga dengan mazhab Maliki apa. Hadis ini menyatakan bahawasanya cara duduk yang untuk membaca tasyahud ialah cara duduk iftirash. Hadis ketiga, hadis ke-749 diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Abu Daud. Sanad Abu Daud tidak ada cacatnya. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Syaibah. Hadis ini menyatakan bahawa cara duduk untuk membaca tasyahud adalah cara duduk iftirash. Sokongin lagi lah. Hadis ke-350 menyatakan bahawa cara duduk dalam rakaat akhir ialah cara duduk tawarruk. Duduk macam tahiyat akhir kita lah. Dan menegaskan pula bahasanya menurut sunnah ialah menegakkan kedua-dua telapak kaki dalam sujud dengan memperhadapkan anak-anak jarinya ke kiblat. Hal ini hasil dari jalan menekankan sedikit ujung anak jari kaki dia. Duduk ni masa sujud dia. Kaki tegak, tekan kaki tu biar anak jari kaki menghadap ke kiblat lah. Okey, hadis ke-1, hadis ini menyatakan bahawa cara duduk dalam dua-dua tasyahud itu sama, iaitu cara menghamparkan kaki kiri, menegakkan kaki kanan. Dan menegaskan pula bahawa kedua-dua tasyahud itu hukumnya wajib. Juga hadis ini menyatakan bahawa duduk atas tumit dilarang lah. Dua-dua tumit tidak. Menghamparkan kedua hasta di kala sujud pun dilarang. Ada hadis ini menyatakan pula bahawa salat itu wajib. Hadis 752 diriwayatkan pula oleh Al-Bahaqi, Abu Ya'la At-Tabrani dalam Al-Awsat. Menurut pentahqiqan Majmu'uz Zawaid, sanad riwayat Ahmad adalah hasan.
Tentang hal larangan mencotok-cotokkan sujud, maksudnya mencatuk macam ayam patuk dah, mencotok-cotokkan sujud macam satu sikit akak dah macam ayam dah patuk. Makan nasi makanan dia. Sebagai cotokan burung ghurab. Ni burung ghurab ni hadis riwayat Ahmad dipanggil burung gagak, burung gagak ni. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, Nasa'i dan Ibn Majah dari jalan lain tentang hal larangan duduk iqa'ah, duduk anjing. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmizi dan Ibn Majah dari Ali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menyatakan keparuhan duduk cara iqa'ah. Contohkan ayat dia berpaling-paling dalam solat seperti sa'adab, anjing hutan ataupun ni lah panggil musai dia. Ada paling kiri kanan pilih kanan kiri, tidak khusyuk, tidak tunduk deh, mata tu liar eh. Okay, perbahasan kedua, Abu Hanifah pengikut-pengikutnya As-Sawri dan Zaid Ibn Ali berpendapat bahawa duduk iftirash disukai dalam kedua-dua tasyahud. Kata Malik, Asy-Syafi'i dan ashabnya, duduk iftirash hanya dilakukan buat duduk yang tasyahud pertama saja. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, Maliki dan mazhab Syafi'i dah. Untuk tasyahud yang kedua disyariatkan duduk tawarruk. Dah. Ini mazhab Maliki ni bukan duduk tasyahud dah. Duduk tawarruk, duduk tasyahud pertama pun duduk iftirash. Kata Ahmad, duduk tawarruk tertentu bagi solat yang dua tasyahud. Yang ni duduk iftirash untuk tasyahud pertama, duduk tawarruk untuk tasyahud yang kedua. Buat subuh dan solat yang dua rakaat disukai duduk iftirash dalam membaca tasyahud akhir ni. Mazhab Ambali ni kalau kita tengok di Mekah ke apa, tahiyat kalau dua rakaat, ia tahiyat awal dan akhir tu tetap sama, duduk iftirash, duduk atas pun kaki kiri dan tegakkan kaki kanan Dia tidak duduk atas lantai lah. Duduk iftirash. Sepanjang subuh hak 2 rakaat. Hak 3 rakaat barulah tahiyat akhir, baru duduk tawarruk. 4 rakaat barulah tahiyat akhir, duduk tawarruk Duduk atas lantai punggung Kata Ibnu Qudamah, Nabi tidak menerangkan keadaan tasyahud pada orang Arab Badui. Dia tidak mengetahui bagaimana cara solat yang sebenarnya. Mungkin kerana pada waktu itu belum difardukan duduk tasyahud. Dan mungkin pula kerana si Badui yang tidak mengetahui cara solat itu mengerjakan duduk tasyahud akhir itu dengan betul, sudah betul Dan setelah itu Nabi tidak menerangkannya lagi. Cuma nak cerita situ lebih kepada tamakninah Kata Abu Ubaid, dikendaki dengan tumit-tumit syaitan ialah duduk iqa'ah tegah itu yang duduk anjing, itu meletakkan kedua-dua punggung ketika ke lantai, menegakkan kedua betis. Poin dia akak betis ni. Dan meletakkan tangan di atas lantai Macam anjing tu maksudnya. Duduk macam duduk nak berok tu lah. Maksudnya kaki tu. Lutut akak Betis akak, lutut akak. Ibn Ruslan dan As-Sunan berkata, dikendaki dengan tumit syaitan ialah meletakkan kedua belah punggung atas kedua tumit. Dalam duduk antara dua sudut. Dan dikendaki dengan menghampar lengan sebagai binatang buas ialah meletakkan hasta tangan tu ketika. Juga sedemikian siku dan telapak tangan. Para musafir bermacam-macam pendapatnya dalam mentafsirkan iqa'ah Cumanya kita kira hak kuat tu lah Tak duduk macam natai anjing Kita tak faham, kita tengok macam duduk turun sujud dah. Kita hadis tu nampak bercanggah, kita tengok sebenar macam mana unta turun daripada turun bawah Begitu juga kita nak faham anjing duduk iqa'ah kita tengok anjing macam mana anjing duduk Kucing duduk, anjing duduk, lebih kurang Pertama, duduk dengan meletakkan punggung ketika ke lantai tu, mendirikan kedua betis. Dan meletakkan kedua tangan ketika sebagai duduk anjing. Maksudnya duduk macam berok tu lah. Duduk tapak kaki, duduk kaki, akak lutut Mufassir yang mengertikan begini berpendapat bahawa iqa'ah yang semacam inilah yang dimakruhkan dalam solat. Ni betul-betul iqa'ah. Hak Nabi lagi macam nanti sungguh. Serupa anjing Kedua, meletakkan kedua buah punggung atas dua tumit. Dalam duduk antara dua sudut. Ada kata duduk atas dua tumit Tapi tak serupa anjing. Anjing tu duduk gitu Hak Nabi lagi tu ada sebut anjing Mufassir yang mengertikan sebegini berpendapat bahawa duduk atas dua tumit dengan menegakkan kedua telapak kaki juga tegah. Duduk atas dua tumit ni ada dua cara. Pertama, hamparkan dua kaki tu duduk atas tumit. Dan satu lagi tegak Kadang-kadang pakai kasut ke apa, ada setengah-setengah tempat tu memang dia tidak duduk atas tumit tu, tapak kaki dua-dua tegak Tapi diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi bahawasanya Ibn Abbas menerangkan iqa'ah menurut erti yang kedua pernah dilakukan oleh Nabi Jadi bahasa Arab iqa'ah yang kedua ada iqa'ah Tapi Nabi pun pernah buat duduk atas dua tapak kaki mengikut Ibn Abbas
Tetaplah Khattabi dan Al-Mawardi duduk iqa'ah menurut arti yang kedua telah dimansuhkan. Mungkin Ibn Abbas tidak mengetahui tentang kemansuhannya. Ibn Salah dan An-Nawawi mengatakan tidak mansuh. Khattabi, Mawardi kata mazhab Syafi'i ni, dia kata mansuh. Kata duduk iqa'ah, duduk atas telapak kaki, Nabi pernah buat tu ni. Ibn Abbas kata, Ibn Salah, An-Nawawi kata tak mansuh. Ibn Abbas tak tahu, bukan tak tahu, memang boleh duduk atas telapak kaki. Hak toleh sungguhnya duduk iqa'ah tu dah. Tapi lah mana pun khilaf kita molek jangan duduk atas dua-dua tapak kaki dah. Dia tegakkan kaki kanan, duduk atas kaki kiri saja dah. Ataupun kalau kita tak boleh juga, duduk atas kaki kiri, kaki kanan tu biar kita tidak duduk atas kaki kanan dah. Tapak kaki tumit kaki kanan tak payah duduk atas tapak kaki kiri sungguh. Tak tegak pun kita jangan duduk atas tapak kaki, dua tapak kaki tu lebih baik lah. Ada khilaf lah dah. Ibn Salah Nawawi kata tak masuk, memang boleh lah. Maksudnya kalau paling kurang pun nak kata makruh pun kurang molek. Sebab Nabi pernah buat duduk atas dua-dua tapak kaki dia. Tak masuk orang. Di perbahasan ketika dengan perhatikan alasan-alasan dikemukakan oleh imam-imam mazhab dan pentahkikan yang dilakukan oleh ahli tahqiq, dia telah bahawa cara duduk dalam solat ada dua. Pertama duduk iftirash, iaitu duduk antara dua sujud, dan duduk istirahat dan duduk tahiyat awal lah. Itu duduk atas tapak kaki kiri dan tegak kaki kanan. Yang kedua duduk tawaruk untuk membaca tasyahud akhir, dan ada lagi sebuah cara duduk tasyahud akhir iaitu meletakkan telapak kaki kiri antara paha dan betis dan menghamparkan kaki kanan. Cara ini diamalkan oleh Bil Qasim Al-Khiraqi. Cara ini terdapat dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Zubair. Cara sifat ini menurut pentahkikan pernah sesekali dilakukan oleh Nabi di kala darurat. Kaki kanan itu apa juga. Tapak kaki kiri antara paha dan betis. Lebih kurang duduk tu juga lah. Cuma tak tidak tegakkan lah. Kaki kanan tidak tegak lah. Dan kalau kita memegangi pendapat Ibn Salah dan An-Nawawi tentang duduk atas kedua tumit dalam duduk antara dua sujud, terdapatlah lagi suatu macam duduk yang dipakai cara duduk dalam duduk antara dua sujud. Dah. Iaitu duduk atas dua tumit. Kalau cara ini dipakai buat duduk antara dua sujud, maka kita masih boleh berdiam diri kerana ada perbuatan ulama lah. Duduk maksudnya. Yang hafal dua-dua kaki, kaki kanan, duduk atas dua-dua tumit. Tapi kalau cara duduk ini dipergunakan untuk tasyahud awal, perlu ditegur dan dinasihati kerana tak ada pegangan sama sekali. Tak boleh juga kata dah. Mengenai soal duduk atas tumit dengan menegakkan kaki, maka menurut pendapat kami duduk atas tumit hanya dibolehkan bila perlu saja dah. Kalau tegak kaki tu perlu. Mungkin Nabi ada sekali melakukan demikian kerana ada satu sebab. Dah. Cara yang muntaridah yang tetap Nabi lakukan berterusan ialah untuk duduk antara dua sujud, istirahat dan duduk tasyahud awal ialah duduk iftirash, iaitu duduk atas kaki kiri dan tegak kaki kanan. Telah kami bayangkan bahawa sebahagian ulama menyukai supaya duduk istirahat dilakukan dengan cara duduk atau telapak kaki untuk menghilangkan kesamaran antara duduk istirahat dengan duduk tasyahud. Ada ulama kata moleknya tak serupa duduk iftirash, duduk tegakkan kaki dia. Dia naik tu dia duduk tegak kaki kiri kaki kanan itu duduk atas tumit tu sekejap sekadar dah, sekadar nak cepat naik ke rakaat seterusnya lah. Ini salah satu pendapat ulama lah. Ada majoriti hak biasa kita tahu serupa lah. Duduk tahiyat awal, duduk istirahat nak bangun ke rakaat ketiga, rakaat kedua rakaat pertama nak naik kedua, rakaat ketiga nak naik keempat tu duduk istirahat pun serupa duduk iftirash untuk tahiyat awal dengan duduk antara sujud sama saja dah. Itu majoriti ulama kata dah. Kita boleh merujuk mentaqal di 1 muka 437 hingga 440, Naul Autar di 2 muka 306 hingga 311. Tuhfatul Ahwazi di 1 muka 240. Dah setakat tu saja, panjang dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa hamdika subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.